Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduka rabbi kama 'allamtana nahmad. Wa nusalli wa nusallimu ala habibina Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair. Amma ba'. Yang dimuliakan Tuan Imam, seluruh ahli jawatan kuasa surau, sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pertamanya kita merofakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di atas nikmat yang tidak terhitung hebatnya, nikmat Islam serta nikmat beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekaligus Allah mengurniakan kepada kita nikmat mempusakai peninggalan Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam perbahasan kuliah bulanan kita yang lepas, kita sudah membahaskan hadis idzal taqal muslimani bisayfayhima fal qatil wal maqtulu finnar. Fakultu ya Rasulullah, hadzal qatil fama balul maqtul? Qala innahu kana harisan ala qatli sahibi, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam perbahasan kita yang lepas, kita sudah membahaskan hadis yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan ada dua orang Islam yang berbalah sehingga kedua-duanya menggunakan senjata. Bisayfaihima, dua orang Islam yang balah guna senjata kedua-duanya. Dan bila mana kedua-duanya menggunakan senjata, maka terhasillah seorang yang pembunuh dan seorang yang menjadi terbunuh.
Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan finnar al-maqtul, yang mana orang yang bunuh dan terbunuh kedua-duanya masuk ke dalam neraka. Lalu sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini saya ingin bahaskan lagi. Lalu Abu Bakrah tanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, yang terbunuh tu kenapa pula dia masuk ke dalam neraka? Kalau pembunuh masuk dalam neraka tak apa, yang ni hak terbunuh pun masuk ke dalam neraka." Lalu Nabi menyatakan, sesungguhnya orang yang terbunuh tadi, dia ni bercita-cita untuk membunuh orang yang bunuh dia tadi. Dia dah kena bunuh, lalu di akhir kalam dia ni bercita-cita ingin membunuh orang yang bunuh dia tadi. Mungkin di kalangan kita akan timbul persoalan, "Ustaz, orang ni tak buat lagi, dia baru niat je, takkanlah dia pun dikira orang yang akan disebabkan masuk dalam neraka? Dia tak buat lagi, jadi apa sebab dia pun dihumban ke dalam neraka?" Jadi sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam konteks itu ulama membahaskan, kalau dia dah niat, dia tak buat. Bila dia tak buat, maksudnya dia jangan hadir di tempat tu. Faham tak? Macam mana seorang yang mana dia bunuh 99 orang, ingat tak? Nak cukupkan 100. Bila mana dia tanya kepada seorang ulama, seorang abid, bukan ulama, seorang abid. Dia tanya seorang abid yang kuat sembahyang, dia tanya, "Wahai Tuan, aku ni dah bunuh 99 orang. Adakah Allah Ta'ala akan menerima taubatku?" Dia kata, "Mana mungkin, 99 orang ni banyak dah mau bunuh ni." Lalu pembunuh tadi pun kata, "Allah Ta'ala tak terima taubat aku bunuhmu bagi cukup 100 dulu." Nampak? Jadi bila jadi macam tu, dia temu dengan seorang alim. Yang pertama tadi dia jumpa dengan abid. Abid ni orang kuat beribadat tapi tak ada ilmu. Jadi dia temu pula dengan seorang yang alim, seorang ulama pada zaman kaum Bani Israel. Lalu ulama tu kata, sebesar mana pun kamu punya dosa, maka Allah Ta'ala boleh mengampunkan dosa-dosa kamu. Jadi dia pun kata orang alim tadi, kamu boleh diampunkan dosa dengan syarat kamu pergi jauh daripada kampung asal kamu. Sebab orang kampung asal kamu ni orang jahat belaka. Kamu pergi jauh, pergilah kampung yang baik. Nampak? Dalam perjalanan dia nak pergi tu, tiba-tiba dia mati. Betul tak? Ingat tak cerita? Tiba-tiba dia mati. Lalu nak kira macam mana ni? Dia dakhalal jannah ke atau masuk dalam neraka? Lalu malaikat pun ukur kedudukan dia. Kedudukan dekat dengan mana? Dekat dengan kampung jahat ke dekat dengan kampung yang baik? Maka malaikat kira rupanya dia dalam perjalanan tadi dekat dengan perkampungan yang baik yang dia nak tuju tadi. Lalu dia dimasukkan di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Maksudnya kita nak bahaskan dalam hadis ni ialah kita ni bila mana kita nak buat satu perbuatan yang jahat, kita tak buat lagi. Maksud tak buat tadi, jangan pergi di tempat tu. Nampak tak? Jangan hadir di tempat tu. Saya tak buat lagi, tapi hadir di tempat tu pun sudah dikira saham untuk melakukan kejahatan tadi. Sama juga dengan orang ni. Orang yang ni walaupun dia tak bunuh pun, tapi dia bercita-cita untuk membunuh, maka dia dikira masuk di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Kerana dia juga bercita-cita untuk membunuh satu perkara. Yang kedua, dia hadir di tempat tu untuk menjadi balah.
Lain bila orang ajak balah, dia lari. Dia tak mau balah, tak mau bergaduh, dia pergi lari jauh, tak mau. Jadi tu lain cerita. Yang ni dia kedua-duanya hadir, lalu seorang pembunuh dan seorang terbunuh, dan kedua-duanya masuk ke dalam neraka. Inilah benda yang disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita dah sebut dah fiqh hadis. Saya tak perasan itu. Fiqh hadis. Fiqh dan faedah hadis. Antaranya orang Islam adalah bersaudara. Orang haram bergaduh sesama Islam. Orang yang bergaduh dan terbunuh juga berdosa. Bunuh tanpa hak merupakan dosa yang besar. Tuan-tuan semua, bila sebut semua orang Islam itu bersaudara, Islam yang mana? Islam innamal mu'minuna ikhwah. Islam ni ada Islam mukmin, ada Islam munafiqin, ada Islam fasiqin. Betul tak? Ada Islam yang kufur. Islam bukan semestinya dia mukmin. Yang disebut Islam yang bersaudara ialah dipanggil innamal mu'min, sesungguhnya mukmin. Innamal mu'minuna ikhwah. Syarat nak kira saudara ni dipanggil, syarat dia ialah mukmin. Kalau dia munafik, tak kira. Kalau dia fasik, tak kira. Nampak? Orang cakap sahabat ni boleh tak dikira saudara kita sebagai sahabat? Belum tentu. Sayyiduna Ali karramallahu wajhah, dia ni menantu, dia ni sahabat, dia ni merupakan sepupu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sepupu tapi belum tentu jadi sahabat. Siapa dia? Pak saudara Nabi, Abu Jahal. Walaupun dia ada hubungan darah daging dengan Nabi SAW, kita nak panggil dia saudara? Tak. Dia hanya ada hubungan darah daging, tetapi tidak ada hubungan ikhwah, persaudaraan tadi. Kerana syarat persaudaraan dalam Islam ialah mukmin. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya mukmin itu adalah syarat bagi untuk menjadi saudara. Maka orang Islam adalah bersaudara. Haram bergaduh sesama Islam. Nampak? Gaduh sama Islam ni tak boleh. Maksudnya saudara sesama mukmin. Orang tanya, tak tegur 3 hari berturut-turut, itu mana konteks tu? Konteks tu ialah mukmin sesama mukmin. Tapi kalau mukmin sesama munafik, saya tak mau tegur orang tu. Kenapa? Dia ni jahat, dia ni kacau surau ni. Orang nak buat majlis ilmu, dia kacau. Orang nak buat program, dia kacau. Orang nak buat tu, dia kacau. Saya ambil keputusan, saya tak mau tegur dia, ikut dia lah. Nampak? Begitu juga munafik yang berlaku di Madinah Al-Munawwarah. Nabi tak percaya kepada dia, tapi mereka yang menegur Nabi. Tapi kalau Nabi saja-saja nak tegur dia, memang tak ada. Nampak? Munafik ni dia yang mari datang jumpa Nabi, tapi Nabi SAW layak macam tu je dia. Sebagaimana sahabat, Nabi akan mengambil berat di kalangan sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Orang yang bergaduh dan terbunuh juga berdosa. Bunuh tanpa hak merupakan dosa besar. Sebab tu saya pernah sebut dulu, orang kafir kita nak bunuh dia saja-saja, tak boleh. Orang munafik kita nak bunuh dia, Nabi tak bunuh. Khawarij Nabi tak bunuh. Burah Nabi tak bunuh. Munafik Nabi tak bunuh. Kafir Nabi tak bunuh.
yang Nabi bunuh adalah murtad. Itu kena faham. Macam mana di Mesir, Syekh Dr. Ali Jumaah, mantan mufti Ad-Diyar fil Misra, dia kata apa? Dia kata tembak di kaki-kaki mereka yang menunjuk perasaan atas kejatuhan Dr. Muhammad Mursi. Mengapa? Kerana mereka ini adalah burah, dia kata. Burah ni tak ada istilah di zaman Rasulullah SAW, tak ada zaman Abu Bakar, tak ada zaman Umar, tak ada zaman Uthman. Tapi burah ini ada di zaman Sayyiduna Ali karramallah wajhah. Itu kena tahu. Boleh tak bunuh burah ni? Tak boleh. Hatta Sayyiduna Ali menghantar utusan dia untuk berunding dengan orang yang burah tadi. Mereka yang dipanggil istilah hari ini Baltaji, pemberontak dalam kerajaan Islam. Hari ini kalau orang yang tunjuk perasaan hari ini nak panggil burah, kalau di tempat kita boleh? Tak boleh. Sebab apa? Sebab syarat nak panggil burah tadi ialah syarat negara itu negara yang melaksanakan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Itu syarat dia. Quran pun tak buat, sunnah pun tak buat, ijma' pun tak laksana, al-qiyas pun tak laksana, tiba-tiba timbul ada burah. Tak boleh. Macam orang kahwin pun tidak, isteri pun tak ada, tiba-tiba minta borang nak bawa anak masuk pasti. Hanya bila nikah pula, gila kan? Begitulah juga. Tak timbul burah kalau negara itu tidak melaksanakan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Itu kena faham. Jadi kita tak ada hak nak bunuh orang kafir, kita nak bunuh. Yahudi tu kita tahu dia jahat, saya sebut dulu. Dia lalu depan, kita tembak dia. Tak boleh. Tak ada hak kita nak membunuh atas mana-mana jiwa, walaupun dia Yahudi. Tak ada hak. Ini nak menunjukkan apa? Semua peperangan yang berlaku ke atas diri Rasul sallallahu alaihi wasallam sebanyak 27 ghuzwah, 27 kali peperangan, bukan Nabi yang cari pasar. Siapa cari pasar? Orang kafir yang cari pasar. Itu kena faham. Kalau kita kata peperangan yang berlaku, 27 kali peperangan yang berlaku, Nabi cari pasar orang kafir, maksudnya kita jumpa orang kafir, ikut kita lah nak bunuh pun. Tak. Sebab itu 27 kali peperangan yang cari pasar adalah kafir. Walaupun dia harbi, walaupun dia zimmi, walaupun dia mu'ahad, yang semua perbalahan yang berlaku, mana-mana perperangan, semuanya yang cari pasar adalah orang kafir kepada Nabi Muhammad SAW. Yahudi ajar kita Nabi ni kaki pukul, Nabi ni cari pasar, Nabi ni kaki gaduh, Nabi ni kaki penggal kepala orang. Ni Yahudi ajar. Semua yang datang kejahatan ni datang daripada Nabi SAW. Ini tak betul. Jadi sebab itu kena jelas, Nabi tidak akan memusuhi kafir, melainkan kafir yang memusuhi Nabi SAW, baru Nabi SAW akan terus memusuhi kafir. Ini orang kafir dan musuh Islam dah hentak hukum Allah Ta'ala. Semalam mak sabun, semalam contoh, tanda tangan dengan lingkungan, tanda tangan dalam Majlis Keselamatan Negara satu. Hak kedua tak setuju dengan rang undang-undang hudud. Dahsyat.
Ini yang berlaku. Dia dah tahu orang kafir tak setuju, dia pula join. Beratlah jadi macam tu. Jadi sebab itu sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, alasan dia apa? Nabi tak perangi orang kafir. Memang Nabi tak perangi orang kafir, selagi mana orang kafir tak perangi hukum agama Islam. Tapi bila mana orang kafir perangi hukum agama Islam, hukuman agama Islam, hukuman Allah Ta'ala, maka di sana Nabi akan memerangi orang kafir. Nampak? Dia sebab itu kena faham. Dulu kenapa baik dengan DAP? Contoh, dulu sebab dia kata dia nak jadi Omar Abdul Aziz. Contoh, dulu dia baca Quran, dulu dia sambut orang pergi haji, dulu dia ucap orang semoga haji mabrur. Sekarang tak mana haji, tak mana Omar, tak mana Aziz. Nampak? Jadi tak kenalah. Jadi sebab itu sidang jemaah yang dimuliakan, sekarang ni pula dia terang-terangan tidak bersetuju dengan hukuman yang dibawa, yang kita mahu bawa dengan hukuman Allah Ta'ala. Walaupun dalam Islam itu, yang hadis yang sebelum ni kita bahaskan, Bayi'uni ala alla tusyriku billahi syai'a wa la tasriku wa la taznu wa la taqtulu awladakum wa la ta'tu bi buhtanin taftarunahu baina aydikum wa arjulikum faman wafa minkum fa ajruhu 'ala Allah wa man asaba min dzalika syai'a fa uqiba fid dunya fa huwa kaffaratul lah. Walaupun dalam hadis sebelum ni kita bahaskan 3 darah yang halal dibunuh: murtad, berzina, orang yang kahwin kemudian berzina,